Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Syazwin Abdul Said daripada Pusat Vaksin Dewan Seri Seroja. Saya ingin menyarankan semua rakyat Malaysia agar sama-sama mendaftar dan mengambil vaksin yang telah disediakan agar kita dapat mencapai herd immunity dalam komuniti kita. Kita semua ingin kembali ke kehidupan yang asal, kehidupan seperti sedia kala. Jadi sama-sama kita mengambil vaksin ini. Vaksin ini adalah selamat, insya-Allah. Sama-sama kita kembali kepada kehidupan kita seperti dulu. Rindu melancong? Jom vaksin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnia pada hari yang indah ini dapat kita sama-sama berhimpun dalam suasana norma baru ni dalam program kita yang kita namakan #ApaKhabarTourism. Okey, sebenarnya saya ada banyak soalan nak bagi Datuk ni. Tapi sebagai mukadimah dia lah. Saya nak mengumpamakan Datuk Datuk Seri Hajah Nancy Sukri ni sebagai ibu kepada pelancongan, sebagai nahoda kepada kapal pelancongan yang besar ni Datuk Seri. Kapal ni kalau tak ada nahoda, dia tak boleh nak bergerak, tak boleh nak menuju ke destinasi. Begitu juga dalam konteks pelancongan ni Datuk Seri. Kalau kita sekarang ni di bawah kepimpinan seorang menteri yang kita kasihi ni, Datuk Seri Hajah Nancy Sukri, yang merupakan nahoda kapal pelancongan kita. Datuk Seri dah mempunyai segala aset, dah mempunyai segala kelengkapan anak-anak kapal semua dah komplit dah. Tetapi bila nak bergerak kapal tu, nak membawa segala kapal pelancongan dia menuju destinasi, tetapi tak boleh nak bergerak sebab cuaca ataupun ribut taufan melanda. Jadi itulah yang saya nak gambarkan, betapa sukarnya keadaan kita sekarang ni di bawah kita mengharungi pandemik COVID-19 ini. Dan ini sebenarnya sebelum ni tak pernah terjadi Datuk Seri, kan? Dalam sejarah tamadun pelancongan ni, kiranya ini pertama kali Datuk Seri tiba-tiba jadi menteri pun dalam keadaan yang begitu sukar, begitu orang kata mencabar. Jadi saya rasa mungkin penjelasan ni nanti Datuk Seri akan kongsikan pengalaman supaya kita kat luar sana dapat faham, dapat mengerti macam mana susah payahnya menjadi seorang ibu kepada pelancongan ni Datuk Seri. Dan saya ingin mengambil kesempatan ni Datuk Seri untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Menteri Datuk Seri Hajah Nancy Sukri kerana sudi bersama-sama kita di Santai Travel Channel ni untuk program kita ni Bicara Santai. Kita santai-santai ya Datuk Seri. Dia kalau pelancongan ni Datuk Seri, dia melibatkan happiness, keseronokan. So kalau tak seronok tu, tak adalah konsep pelancongan tu tak sempurna, betul? Jadi okey, nampaknya ramai yang dah share. Alhamdulillah, kita harap dengan program kita kali ini kita dapat mengutip satu yang cukup berharga, satu mesej yang cukup bermakna daripada menteri yang kita sayangi. Okey, untuk itu Datuk Seri, saya sebenarnya nak bertanyalah macam mana perkembangan industri pelancongan negara sekarang ni. Walaupun umum semua sudah mengetahui bahawa industri pelancongan adalah satu industri yang cukup sensitif, dan bila berlaku pandemik COVID-19 ni, industri pelancongan lah industri yang pertama terjejas, dan dikabarkan bahawa industri ini yang paling last sekali akan pulih. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya Datuk Seri, apa yang Datuk Seri dapat melihat perkembangan industri pelancongan ketika ini? Silakan Datuk Seri. Hampir keseluruhan agensi-agensi pelancongan dan pemandu pelancong juga menerima nasib yang sama
dan terjejas teruk semenjak pandemik COVID-19 melanda dunia ini. Bila mana tidak ada aktiviti yang boleh dilakukan oleh mereka. Ini yang amat menyedihkan. Keterbatasan untuk melancong pada ketika ini telah memberikan impak besar, khususnya terhadap industri pelancongan negara, sehingga mengakibatkan kerugian yang begitu besar sekali. Jadi sementara itu isu hilang pekerjaan juga menjadi antara cabaran utama sektor ini. Laporan guna tenaga Januari tahun 2021 ini menunjukkan guna tenaga dalam industri berkaitan pelancongan kekal dalam tren menurun dan menggambarkan industri kita ini sangat terkesan akibat pandemik COVID-19. Memang kita pun faham, memang ia sangat terkesan. Jadi pada tahun ini, industri pelancongan dijangka berdepan dengan kerugian yang lebih teruk berbanding tahun 2020 apabila pertama kita ada penutupan sempadan yang menyebabkan kita mungkin akan hanya menerima seramai lebih kurang 100,000 pelancong asing sahaja berbanding 26.1 juta pelancong tahun 2019. Ini akan menyebabkan kehilangan lebih 85 bilion hasil dari perbelanjaan pelancong antarabangsa. Dan pada tahun lalu, kita mengharapkan agar segmen pelancongan domestik dapat mengisi ataupun mengurangkan impak negatif akibat ketiadaan pelancong antarabangsa. Pelbagai strategi dan pelan telah dirangka, namun dengan pelaksanaan PKP dan kemudiannya total lockdown telah membantutkan usaha untuk menghidupkan kembali industri kita ini. Sehubungan itu juga Datuk dan juga rakan-rakan di sana dijangkakan kerugian daripada segmen ini boleh menjangkau lebih daripada 70 bilion ringgit. Itulah saya rasa boleh saya kumpaskan di situ mengenai perkembangan. Itulah Datuk, kita pun melihat bahawa sektor pelancongan ni memang merupakan satu sektor yang sensitif dan saya difahamkan lebih 3.6 juta orang terlibat dalam sektor pelancongan ni, dan saya sebenarnya membawa suara daripada penggiat industri pelancongan, pengusaha industri pelancongan. Mereka ni kadang-kadang rasa resah, rasa gelisah, bilakah sinar di hujung terowong tu akan dapat. Jadi untuk soalan seterusnya mungkin saya nak membawa apakah ya tu? Sebelum kita ke soalan seterusnya, mungkin baik juga kalau saya terus kongsikan juga mengenai pelan pemulihan pelancongan ini. Ya Datuk. Saya rasa ini perlu dijelaskan juga. Betul. Memang kita kongsikan. Jadi satu kerangka secara holistik, iaitu pelan pemulihan pelancongan ataupun Tourism Recovery Plan dirangka oleh MOTEC yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, menggariskan 3 fasa bagi membantu pihak kerajaan untuk mempercepatkan program vaksinasi di seluruh negara dan seterusnya dapat menjayakan program COVID-19 3 Destination. Ini adalah satu projek baru kita lah. Sama untuk fasa pertama tu melalui perbincangan bersama pasukan petugas khas imunisasi COVID. Ketetapan telah dibuat oleh dibuat untuk menjadikan Pulau Langkawi ini satu isu yang besar bila saya sebut Pulau Langkawi tu sebagai destinasi rintis pilot project bagi program COVID-19 Destination. Dan kerajaan juga turut bersetuju untuk meningkatkan kapasiti pemberian vaksin kepada penduduk Pulau Langkawi serta kompleks
Khas Langkawi, kita ada kompleks Prof di Langkawi sebagai pusat pemberian vaksin, iaitu PPV awal tambahan mulai pertengahan bulan Julai tahun 2021 ini. Jadi selain daripada Langkawi, kita juga ada tempat-tempat yang lain lah untuk itu nanti kita boleh sebut kalau ada masa lah. Memang banyak lagi tempat lain. Tapi yang penting yang pertama ialah Langkawi yang kita untuk fasa kedua tu, Motek juga telah mengadakan mesyuarat penyelarasan bantuan untuk memperluaskan program ini ke pulau-pulau penginapan. Ingat perkataan yang saya pakai pulau. Saya guna kata pulau-pulau peranginan, bukan penginapan. Pulau-pulau peranginan yang menjadi tumpuan utama pelancong. Seperti Pulau Redang, kita ada Pulau Perhentian, kita ada Pulau Pangkor, kita ada Pulau Tioman, dan juga pulau-pulau yang lain. Ada pulau di Sabah, banyak pulau di Sabah. Dengan telah diadakan bersama Jabatan Pelancongan Negeri. Setiap negeri dan pejabat daerah yang berkaitan, terutama melibatkan elemen promosi serta usaha meningkatkan kapasiti pemberian vaksin kepada penduduk setempat di pulau-pulau tersebut. Jadi bermakna bila kita sebut pulau Langkawi tadi bukan bermakna pulau lain kita tinggalkan, semuanya kita ambil kira, tapi kita mendapatkan maklum balas daripada berdasarkan perbincangan tersebut. Jabatan Pelancongan Negeri dan pejabat daerah disarankan untuk mengemukakan perancangan serta permohonan mengenai keperluan yang boleh dipertimbangkan oleh pihak Motek. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, itu adalah untuk fasa kedua. Dan kita ada fasa ketiga. Fasa ketiga dengan semua kerajaan negeri berhubung penentuan destinasi pelancongan utama yang menjadi tarikan pelancong untuk diketengahkan sebagai lokasi yang akan diberikan perhatian dalam fasa ini. Saya perlu menjelaskan ini kerana ada juga pihak negeri bertanya bila lagi negeri mereka, sebab pejabat pelancong bertanya, tetapi pihak Jabatan Pelancongan mereka juga berbincang dengan pihak dan tempat-tempat yang mereka nakkan untuk ditengahkan dahulu. Jadi kerjasama bersama dengan kerajaan negeri lah yang kita kata orang hargai lah, di mana kita harapkan semua kerajaan negeri menyertai program COVID-19 Free Destination ini. COVID-19 Free Destination Program. Jadi sebab itulah yang mendapatkan maklum balas daripada semua kerajaan negeri berhubung lokasi-lokasi yang menjadikan tarikan pelancong untuk diketengahkan sebagai destinasi utama yang akan diperluaskan mengikut fasa selepas projek rintis yang pertama ini berjaya dilaksanakan. Sebab itu kita sebut dia rintis. Jadi Motek melalui Tourism Malaysia juga dalam proses mengenapasti destinasi pelancongan yang kami. Jika diikutkan masalah ini kita ni, kami ingin membuka seluruh negara untuk industri pelancongan kerana industri ini telah terputus setiap lawannya akibat pandemik COVID-19. Malah pembukaan destinasi yang lain adalah tertakluk kepada pihak keselamatan lokasi pelancongan, di mana bersama dari pihak kerajaan negeri dan dari pihak berkuasa tempatan. Mungkin kalau ada yang mendengar yang menghormat Perdana Menteri memberi berkongsi di bahasa dekat televisi, beliau menyebut nama saya berkali-kali. Setiap kali mesyuarat kabinet memang saya mengenalkan isu-isu pelancongan ini. Malah kalau boleh
saya pun cakap, we are already living coronavirus. Kita kena cari jalan, takkan kita nak lockdown saja, you know. Saya dah lama dah menyatakan memberi statement seperti itu. Kita kata kita coronavirus ni tidak akan hilang dari muka bumi ini. Mungkin kita akan balik kepada biasa pada 4 tahun dia kata. Jadi kita nak tunggu 4 tahun tu lama. Jadi saya seperti mana yang disebut sebagai seorang ibu untuk industri ini, saya pun mempunyai perasaan. Sebab apa lagi kita dah buat kalau dah macam tu, semua orang akan susah. Rakyat susah, kalau rakyat susah, yang susah kerajaan juga. Semuanya akan mencari jalan. Jadi kalau disentuh mengenai bercakap mengenai we are already living with coronavirus, saya lama dah punya statement itu. Tapi saya bersyukurlah Yang Berhormat Perdana Menteri pun mengetahui bahawa betapa yang saya bercakap untuk membantu kita punya industri player. Dan Datuk, saya juga nak jelaskan di sini, mungkin ada yang melihat saya pergi ke Kuching, WTC. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, projek ringgit kita akan bermula hanya untuk langkawi dahulu. Saya pergi ke Kuching, mungkin ada yang kata kenapa buat Kuching dulu. Saya tak ada buat program, itu bukan program di bawah MOTEC. Okay? Apa yang berlaku ialah kerajaan Sarawak, mereka telah memang ada vaksin sudah, bukan vaksin baru. Macam kita dengan Langkawi ini, kita meminta untuk vaksin baru. Jadi di Kuching, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak iaitu MPEC, mereka telah turut melaksanakan program sukarelawan pelancongan bersama-sama Sarawak Tourism Federation di Timberland, Sarawak, SDMC, PDRN dan juga mengajak MOTEC untuk sama-sama bekerjasama. Jadi bangunan yang digunakan, kita menggunakan church. Jadi sebab itulah Datuk, saya tidak mahu orang menyalah sangka bahawa kita bermula di Kuching dahulu. Ada yang mengatakan mentang-mentang Kuching itu tempat lahir saya. Itu bukan, sebenarnya saya tidak mahu orang salah sangka. Kami, saya dijemput. Itu bukan program kita, tapi itu kolaborasi di mana mereka minta kita supaya kita fund sukarelawan dari MOTEC. Jadi kita bawa penggiat industri pelancongan dan kebudayaan di Sarawak bekerjasama untuk membantu itu, dan kita fundingnya daripada untuk sukarelawan ada dah daripada kita. Dan selain daripada itu juga, saya juga Trade Center di Kuala Lumpur yang menjadi salah satu PPB di negara ini. Jadi turut sama kami pada masa itu ialah pengarah eksekutif World Trade Center, dan kami meninjau sendiri kesediaan venue. Sebab MICE ni kita berhubungkan dengan venue. Jadi WTC adalah venue untuk MICE. Jadi kita bekerjasama dari segi venue. Jadi saya pergi melihat business event, dan ini merupakan salah satu fokus MOTEC dalam pelan pemulihan negara selaras dengan pengumuman kerajaan yang membuka 3 sektor pelancongan domestik pada fasa 3 dalam pelan pemulihan negara. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan di sini, program di WTC juga bukan program kita. Jadi bermakna belum bermula dalam program Langkawi dulu, jangan kita gagal dulu, program itu belum ada start. Sebab yang lain tu memang vaksin sudah ada, vaksin untuk negeri sudah ada, untuk di WTC memang sudah ada, bukan program baru kita. Jadi untuk pengetahuan semua, kalau dari segi business event ni, pada tahun lalu sebanyak 18 acara perniagaan sepatutnya dijalankan berlangsung di negara ini dengan 51 convention, 31 convention dan insentif 36,
pameran. Saya mengulangi ini kerana saya risau tidak memahaminya, sehingga menyatakan kita ini tidak seolah-olah kita ni tak buat apa-apa. Tapi tidak soal kita memang sebab itu saya agak rasa risau sebab masih lagi kita belum dapat bermula dengan projek-projek program kita di Langkawi itu. Itu sepatutnya pilot projek tapi masih belum bermula. Jadi saya rasa bolehlah kita berhenti di situ juga. Mana tahu soalan yang dia rasa soalan apa yang saya nak tanya tu pun dah terjawab sebenarnya dengan apa yang penjelasan tadi tu. Tapi saya melihat bahawa industri pelancongan ni, Datuk Seri, kan, dia ni melibatkan banyak pihak kan, banyak sektor. Sana pun pelancongan. So, boleh katakan everything under the sun tu is tourism, kan? Sebut aja pelancongan kan. So kita ada pelancongan perubatannya, kita ada pelancongan ekoturism, kita ada pelancongan culture, budaya, sejarah, pendidikan pun semua berkaitan tentang pelancongan. Jadi saya tengok orang yang mengharapkan, mereka yang mengharapkan kepada sektor pelancongan ni memang ramai dan bila berlaku macam pandemik macam ni, kita pun tak pernah menjangkakan, Datuk, kan. Jadi benda ni di luar jangkaan kita, di luar kawalan kita, dan mahu ataupun tidak mahu, kita terpaksa menerima hakikat bahawa kita dalam suasana yang begitu tertekan, dalam suasana yang begitu sukar detik-detik yang kita lalukan ni. Dan apa yang saya dengar Datuk Seri cakap tadi, penjelasan Datuk Seri tu jelas menggambarkan bahawa Motek sebenarnya tak duduk diam. Sebenarnya Motek dah macam-macam benda dah buat. Even pada tahun lepas, saya ingat lepas kita punya lekuk COVID-19 tu menurun sikit, kita dah buka sektor pelancongan masa PKPP kan. Datuk Seri ada buat kunjungan ke negeri-negeri. Saya pun berpeluang ikut Datuk Seri sendiri ke Perlis kan, tengok industri player macam mana keadaan sektor pelancongan di negeri-negeri. Benda ni ada, dan selepas tu Datuk Seri di bawah Motek sendiri ada mengumumkan plan pemulihan pelancongan yang dulu, yang sebelum ni dah ada dah, dengan pakej rancangan pakej stimulus pelancongannya, macam-macam dah saya lihat. Tetapi malangnya benda tu tak dapat kita nak terjemahkan, tak dapat kita nak laksanakan, dek, kerana ada gelombang kedua, gelombang ketiga. So saya nak membawa suara hati penggiat industri pelancongan, suara hati pengusaha industri pelancongan. Mereka ni begitu resah. Dia orang mengharapkan sesuatu sentuhan ajaib daripada Datuk Seri sendiri sebagai ibu kepada pelancongan ni. Mungkin Datuk Seri dapat memberikan sedikit gambaran kepada kita, apakah plan ataupun perancangan strategik yang Datuk Seri sudah dan bakal laksanakan untuk menangani isu ini. Boleh tu? Di COVID-19 ini, kita mempunyai banyak perancangan. Tetapi apabila sambil kita merancangkan itu, ianya berubah dari masa ke semasa. Sebab kalau Datuk sendiri sebut tadi apabila dibenarkan saja dibuka, kita sudah mula. Kita sendiri dulu mula pergi ke, saya ingat saya pergi Perlis, di Selangor, pergi Negeri Sembilan, pergi Melaka, pergi Penang, pergi Terengganu, pergi ke Sabah, Johor. Kita rancangkan. Jadi perancangan kita memang ada sebab kita nak mempromosikan. Sebelum mana-mana orang nak mempromosikan, kita juga dahulu mempromosikan supaya kita memahami keadaan bagaimana di satu-satu tempat itu. Sebab kita perlu, macam saya perlu melihat sendiri bagaimanakah infrastrukturnya, bagaimanakah keadaan untuk produk-produk pelancongan kita yang ada. Jadi sebab itu kita membuat kita ada short term strategi itu. Kita nak meyakinkan orang ramai bahawa Malaysia ini bersih, Malaysia ini selamat untuk orang pergi pelancong.
Tetapi lepas itu apa nama lagi, bila keadaannya berbeza, berubah lagi, nampaknya semakin teruk, maka kita dah dekat dengan destinasi. Jadi kita telah menukarkan pelan kita, iaitu sebelum apa-apa pun kita perlu memvaksinasikan penduduk orang bahawa Malaysia ini selamat untuk orang pergi melawat, selamat ataupun selamat untuk melancong. Jadi kita mengubah strategi kita supaya kita memvaksinasikan seramai-ramainya orang. Tapi kalau kita lihat kerajaan telah mensasarkan 80% populasi divaksin yang membentuk immunity kelompok negara. Sebab kalau rakyat tidak divaksinasikan, maka dijangkiti dan menjangkiti akan adalah begitu tinggi sekali. Maka sebab itu kita lahir dengan lagi balik kepada Pulau Langkawi, ya. Balik saya kepada Pulau Langkawi, COVID-19 free destination. Kita mensasarkan untuk melibatkan industri, penggiat-penggiat industri kita untuk divaksinasikan. Di antara also considered as frontliners. Tetapi untuk yang saya cakap mengenai Pulau Langkawi itu, kenapa Pulau Langkawi? Jadi untuk kita jadikan sebagai model model untuk projek rintis pasca program COVID-19 ini. So Langkawi kita nampak ada 76,400 orang penduduk Langkawi yang berjumlah 115,000 orang, dan kita nak vaksinasikan mereka supaya mereka mendapat suntikan dahulu, bagi membolehkan kita memulakan pelancongan kita di Langkawi. Lagi saya ada juga tanya, kenapa Langkawi? Adalah orang tanya saya, kenapa Langkawi? Jadi sebab Langkawi dia tempat dia, orang dia, penduduk dia concentrated di Langkawi. Jadi untuk kita gunakan sebagai satu model, sebagai pelancong tempatan berkunjung ke pulau tersebut mengikut kepada situasi semasa serta keputusan pihak kerajaan untuk membenarkan projek rintis ini dapat dilaksanakan. Jadi sebab itu kita akan melihat pula dari aspek kesesuaian masa. Jadi sebab itu Datuk, kita menggunakan Langkawi sebagai model ataupun testing ground. Dalam keadaan new normal ini, sasaran pelancong adalah dari kalangan vaccinated tourist atau mereka yang mempunyai risiko yang paling rendah mengawal penyebaran wabak ke destinasi pelancongan. Jadi sebab itu ada yang kata pulau kami pun ada, kami pun punya pulau, ramai lagi orang datang, tapi orang datang ramai, yang duduk situ tak ramai. Jadi kita terpaksa mengambil kira orang nak datang dan juga penduduk di situ. Jadi Motex bersedia untuk menjadikan kompleks Langkawi sebagai pusat pemberian vaksin awam tambahan mulai pertengahan bulan Julai ini. Haraplah kita doa supaya bulan Julai, setengah bulan, bagi mempercepatkan proses vaksinasi di Langkawi melalui kerjasama dengan MOSTI, pihak berkuasa tempatan di Langkawi serta pejabat daerah Langkawi, pejabat kesihatan Langkawi dan sebagainya, serta persatuan-persatuan pelancongan di Langkawi sendiri. Bukan itu saja tu, di Langkawi ada airport antarabangsa dia. Jadi penerbangan daripada antarabangsa selain daripada penerbangan dari negara kita sendiri menuju ke Langkawi, di pulau itu sendiri. Jadi kalau pulau lain itu tak ada karakter seperti itu. Jadi di Pulau Langkawi dia ada dia punya airport sendiri, ada dari antarabangsa.
seperti dari Qatar, dari China, dari Singapura, selain daripada KL ataupun negeri-negeri di Malaysia sendiri. Jadi sebab itu Langkawi kita jadikan sebagai kita punya projek rintis. Ada yang tanya kenapa projek rintis di Langkawi saja, tak buat tempat lain. Jadi saya kata kita punya projek rintis perlu satu. Bila satu berjaya baru kita dapat buat tempat lain. Ya, betul. Jadi dia punya kata orang kita punya justifikasi. Dan perlu juga saya katakan di sini, ini bukannya keputusan menteri. Ini keputusan yang telah dibuat secara berkumpulan. Jadi saya pula bertanya kenapa Langkawi, kenapa tak tempat ini. Sebelum saya menerima itu, saya sendiri bertanya dahulu. Kena bagi tahu saya kenapa you all pilih Langkawi. Jadi dengan sebab saya, maka saya bersetuju untuk menyetujui bahawa Langkawi itu adalah tempat yang boleh kita gunakan untuk melihat kejayaan projek rintis kita. Selain daripada itu juga apabila ianya menunjukkan kejayaan, maka tempat-tempat lain kita tidak ada masalah. Sebab itu kita punya vaksinasi, program vaksinasi itu perlu berjaya. Langkawi itu sendiri. Ya, inilah keadaannya Tok, dan tadi bertanya mengenai industri player, kita nak tahu apa yang ada untuk mereka kan. Ini adalah satu perintis permulaan untuk mereka mengetahui bahawa kita juga risau. Jadi kita perlu ada perancangan sebagai sebuah kementerian. Kita perlu perancangan untuk menjalankan aktiviti pelancongan ini. Takkanlah kita nak duduk, kami terduduk diam, sentiasa ada untuk memastikan, dan juga dari segi peruntukan kita minta sebelum diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari itu, saya dan rakan di kementerian ni minta supaya janganlah ditarik balik banyak sangat duit daripada kita ni. Sebab bila dibuka pada bulan, walaupun dikata fasa kita ni fasa keempat. So kita ni fasa keempat lebih nak bersedia lebih awal daripada itu. Betul. Saya nak bersedia kalau boleh kita nak bersedia untuk bulan September. Saya tak mahu November. Jadi kalau kita sama-sama dapat kata orang menangani ini, dan kita dapat sama-sama mengawal penyebaran COVID-19 ini, sama-sama kita berjaya tau. Kita nak mengekalkan kata orang sejarah di mana tidak ada kluster dari pelancongan. Walaupun ada yang menyatakan kepada saya, ada kluster satulah dulu, saya tak nak sebutlah. Tapi saya nak memupukkan keyakinan di kalangan masyarakat kita, especially pelancongan ini, bahawa kita sama-sama mempertahankan supaya tidak ada kluster daripada pelancongan. Jadi kita ada dinding, kena juga kita. Tapi insyaAllah biar kita sama bekerjasama untuk memastikan ini tidak berlaku. Jadi saya lupa satu perkara tadi. Kita beberapa kali sudah saya bercakap mengenai green bubbles. Jadi green bubbles ini, kenapa Langkawi? Kita nak supaya Langkawi ini boleh dijadikan melaksanakan sebagai satu percobaan green bubbles. Kita sudah ada SOP untuk green bubbles ini, tetapi belum dapat dimulakan kerana ialah dalam keadaan ini kita tidak dapat membuka kerana perlu anda tahu bahawa kuasa untuk membenarkan pelancong masuk ke tak masuk bukan di bawah Kementerian Pelancongan. Sebab kementerian lain-lain yang melibatkan diri dalam keselamatan, kesihatan, pastikan kita ini selamat. Kita tidak mahu membuka ruang. Datuk, saya nak nyatakan di sinilah. Kadang-kadang tertekan juga saya. Apabila orang kata fikir,
dah buka. Singapura dah buka. Singapura. Dah buka. Jadi saya Bila kata Malaysia nak buka tu? semua cakap buka. Tetapi kita memerhati, kita nak melihat keadaan mereka, bagaimana mereka membuka itu. Sebab tengok England itu. Buka sekejap aja dah naik Apa balik nama kes. main football? Tak ada makan mas. Lepas itu berapa banyak kes? Ya. England memang banyak kes ya, tetapi itulah dengan keadaan sebegitu. Dan kita sekarang ini kita perlu mengawal juga. Jadi saya terpaksa bersabar tu bagi pihak semua. Saya terpaksa bersabar kerana apabila saya mendengar data-data yang disebut oleh DG Kesihatan, saya agak risau. Saya agak risau kerana kita tidak ada cukup kita punya bed, katil. Katil ICU tak cukup. Kita punya frontliner sudah makin sehari semakin mengurang. Jadi ini keadaan kita dah perlu bersabar. Saya patut bersabar. Ya tu, minta itulah untuk minum dulu. Kering tekak. So memang tu kita tengok ramai yang tak sabar-sabar kan bila pelancongan nak buka. Jadi kita harap ada satu berita-berita yang gembira. Tapi dalam soal nak buka tutup ni, kita tak boleh berkompromi ya tu kan, daripada segi keselamatan, daripada segi apa yang telah berlaku. Kita ambil pengajaran daripada negara-negara lain kan, yang bila buka pintu kepada pelancong, angka COVID tu meningkat. Jadi kita sekarang ni pun dekat KL, Selangor pun dah PKPD kan. Macam Datuk cakap, program Rintis ke Langkawi itu sebab Pulau Langkawi itu mempunyai banyak kelebihannya daripada segi infrastruktur, daripada segi accessibility. Mungkin sebab Langkawi ni kita diorang pun mengharapkan pelancong kalau domestik almost 70% pelancong ke Langkawi daripada Kuala Lumpur. Tapi kalau Kuala Lumpur tak boleh keluar kan dalam perintah kawalan pergerakan diperketatkan ni. Jadi kita buka Langkawi pun dia seolah-olah tak memberikan apa bermakna, Datuk. Mungkin Datuk boleh ada mekanisme lain macam mana kita nak bantu at least Langkawi ni dapat hidup dahulu sektor pelancongan dia. Sebab itu tadi saya nyatakan kenapa kita memilih Langkawi. Sebab kita nak mulakan dengan Langkawi dulu, dan ianya boleh dijadikan reciprocal win-win untuk kita. Sebab kalau di Langkawi bukan sahaja dia punya hotel-hotel tu banyak, hotel-hotel bertaraf antarabangsa. Dia punya banyak pulau-pulau yang ada berdekatan di situ. Dia ada aktiviti cruising, dia ada aktiviti yang mempunyai keunikan sendiri, iaitu seperti snorkeling, ada yang nak bermain golf di tempat-tempat di Langkawi tersebut, diving. Malah ada saya nampak mereka pergi cycling di tempat sebelum itu tak pernah mereka lihat. Jadi pernah di-share satu kumpulan ini, satu keluarga pergi cycling di Langkawi. Jadi itu adalah tempat yang mempunyai banyak aktiviti yang boleh menarik minat pelancong. Tak kira sama ada pelancong dari luar ataupun dari dalam negara. Saya akan bicara ini mungkin tadi Datuk bertanya apa juga yang kita lakukan untuk membantu. Tetapi membantu bukan directly, dengan membantu pihak pelancongan dalam hal dasar pelancongan negara ini. Apabila misalnya kita cuba membantu sektor ini dengan kita menaik taraf, kita punya facility pelancongan. Adanya access road dia, jetty dia dah tak cantik, dah tak bagus, dah rebut. Inilah peluang kita. Sebab itu ada peruntukan-peruntukan yang ada di bawah pembangunan sektor pembangunan pelancongan. Kita memberi peruntukan malah untuk
Jadi cara kita membantu selain dari membantu yang ada di bawah untuk dari segi moratorium lah, dari segi penjananya lah, stimulus package lah. Tapi kita juga membantu untuk memastikan kita punya infrastruktur ini adalah infrastruktur yang bersiap sedia untuk high yield turis. Pelancong yang boleh berbelanja dengan tinggi. Bukan bermakna kita dari segi dari segi bilangan itu tidak perlu, tetapi kita juga perlu mereka yang berbelanja dengan tinggi. Maka untuk mengimbangi ini, to balance people yang nak belanja dengan nilai yang tinggi, maka kita di negara kerajaan membantu. Dan kita adalah berada di dalam sebuah negara yang mana fasilitinya mempunyai kualiti yang tinggi. Kita juga nak melatihkan pekerja-pekerja yang berkaitan dengan pelancongan ini. Sebab seperti yang dikatakan tadi, semua sebenarnya terlibat dalam pelancongan. Yang menjual makanan, yang bekerja di hotel, yang bekerja di pengangkutan, semuanya perlu ada reskilling, upskilling agar mereka boleh menyiapkan diri untuk menerima pelancong dari luar juga. Jadi kita latihkan diri dengan bagaimana kita melayani pelancong dari dalam negara. Sebab pelancong dari luar ini nanti akan melihat bagaimana perkembangan ataupun kita punya penambahbaikan kita lah, improvement kita sendiri ini dalam negara kita. Semasa COVID ini apa telah kita lakukan untuk pastikan sektor pelancongan ini sudah meningkat naik dari segi personel mereka yang bekerja dalam bidang ini. Jadi apabila mereka datang kemari dan melihat servis atau perkhidmatan yang diberikan oleh mereka bagi yang bekerja dalam sektor pelancongan ini, maka mereka boleh dengan word of mouth lah, kata orang boleh share dengan dia share dalam dalam social media, dia share juga dengan rakan-rakan dia. Kalau nak pergi melancong, ingatlah Malaysia sebagai the best in your mind destination dari segi eco-tourism. Jadi ini adalah di antara persiapan kita. Kalau yang lain kita sudah umum dah selalu kan, tetapi persiapan kita untuk memastikan yang datang melancong ini akan datang lagi, ataupun yang nak tinggal satu hari saja dia akan bermalam. Target kita adalah supaya mereka dapat melihat hidden gems kita. Banyak yang kita terangkai sekarang ini. Sebab kalau tidak kerana COVID ni, lebih banyak lagi yang diterangkai oleh orang tempatan, pelancong tempatan. Mereka pergi ke gua, mereka pergi ke waterfall, mereka pergi ke kampung-kampung melihat budaya, makanan, setiap tempat yang mereka pergi. Dan mereka sekarang ini lebih mudah untuk mengungsikan melalui social media. Jadi sebab itu kita nak meningkatkan kualiti infrastruktur pelancongan, tempat pelancongan kita, agar orang akan datang untuk pergi kembali ke tempat kita, dan juga orang akan datang untuk menikmati apa yang ada di negara kita. Behavior orang sekarang ni, behavior pelancong kita pada masa ini, kalau kita lihat, kami pernah menjalankan survey ya, hampir 75 responden lebih suka melakukan perjalanan ke dalam negeri daripada keluar negara. Dan lebih daripada 50% responden juga percaya bahawa perjalanan di Malaysia ini adalah selamat. Dan selain daripada itu juga, bahawa menerusi pelan pemulihan negara yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri pada 15 Jun yang lalu, di mana kerajaan turut
saya ada target sendiri. Saya target bulan September. September. Saya target lah. Tapi kalau kita tak target, kita pun tak tahu macam mana persiapan dia. kita perlu ada target. Pelan ini dijangka bakal memberikan kebenaran perjalanan rentas negeri serta pembukaan semula kepada sektor pelancongan domestik. Jadi Datuk, saya haraplah semuanya pegiat industri kita bersama dengan kita. Kami di kementerian memang faham dalam keadaan ini. Memang kita faham. Tapi nak katakan tak faham, itu bohonglah. Sebab sedih. Tetapi cuma saya perlu memberi semangat lah. Kalau saya juga tak bersemangat, siapa lagi nak memberi semangat kepada semua rakyat kita. Sama sekali kepada mereka dalam industri pelancongan ini. Jadi walaupun aktiviti pelancongan ini terhenti buat sementara, saya berharap pegiat industri di luar sana janganlah berputus asa dan teruslah promosikan Malaysia dalam kalangan rakyat tempatan. Ya, InsyaAllah rakyat tempatan juga sekarang ini pergi berkumpulan besar-besar. Mereka mahu sama dengan keluarga, dengan kumpulan yang kecil, berseorangan ke, mereka lebih memilih kepada itu. Kalau dilihat sektor pelancongan domestik berpotensi untuk menggerakkan industri ini terus berdaya tahan. Pada tahun 2019 kita jumlah pelawat memang besar, memang ramai. Tetapi menurun 2020, apatah lagi 2021. Jadi sama-sama kita berdoa lah agar kita dapat kembali, taklah seperti pada tahun 2019, tetapi kita dapat at least dapat lagi kembali sebagai satu badan keluarga pelancongan yang amat bersemangat untuk to move forward. Dan sambil itu juga untuk rakyat Malaysia juga sama-sama kita berdoa, kita saling membantu mereka, banyak membantu kita. Dan saya terima kasih kepada persatuan-persatuan. Kita ada MAP, kita ada MAHU, kita ada Malaysia Tourism Council. Kita ada majlis Tourism Council. Kita ada lagi MAIBA. Kita ada Bumitra, Satuan Homestay. Banyak homestay. Semuanya kita mahu supaya yang lain lagi ada, kita ada kaki seni, lembaga bahasa Melayu, dan semua ni bukan hanya dari segi pelancongan per se, tetapi yang berkaitan dengan pelancongan. Biarlah kita sama-sama kuat untuk mendukung industri ini. Kerana kalau tak kita memberi semangat kepada satu sama lain, siapa lagi? Ya, betul. Dalam keadaan yang kita berkuat semangatlah untuk terus maju dalam hal ini. Ya. Itulah saya tengok Motek dah banyaklah bantuan, inisiatif yang dijalankan untuk meraih, untuk menyantuni Datuk kan, penggiat ni dah siapa pelancongan, pengusaha nasi pelancongan. Jadi mungkin apa harapan daripada Datuk sendiri? Adakah Datuk melihat bahawa komuniti pelancongan ni dah bersedia untuk ke arah norma baru pelancongan ni, ataupun Datuk Seri melihat apa yang perlu lagi mereka lakukan? Kerajaan dah melakukan usaha ataupun inisiatif yang seperti pada strategi yang plan yang Datuk rancang nyatakan tadi. Tetapi daripada peringkat komuniti pula, daripada industri pelancongan pula, penggiat industri pelancongan, apa yang Datuk harapkan daripada mereka? Ya, terima kasih lah. Sebelum saya jawab itu, memang saya nak nyatakan di sini banyak program yang kita rancangkan, telah dibatalkan ataupun ditangguhkan. Banyak. Tetapi dinyatakan tadi memang kita telah banyak melakukan mencari jalan untuk membantu. Dari komuniti pula apa yang kita nak supaya sebagai satu cara memberi kesan kepada survivability sektor ini, kita perlu bekerjasama. Kita perlu terus membantu satu sama lain. Yang kami minta daripada komuniti ialah
untuk sentiasa berkomunikasi dengan kami dan memberi idea-idea baru. Tetapi kalau nak memberi idea baru, kena faham juga ialah bahawa kita mempunyai kata orang authority kita sendiri ya. Dengan inisiatif yang nak dinyatakan dibawa kepada kita, perlu mempunyai keseimbangan dari sudut memahami bahawa dari sudut penguasaan itu bergantung kepada kementerian yang lain. Kalau nak disuruh saya buka industri pelancongan sekarang ini, masih nak buka. Seperti yang saya nyatakan tadi, saya kalau boleh, kita sudah berada dalam bersama hidup dengan corona. Memang kita harus kita harus hidup bersama dan cari jalan untuk menangani bagaimana kita hidup mengikut SOP. Dan walaupun kata orang lah, kalau dah dibuka pun pelancongan domestik lah nanti, harapan saya ialah supaya sama-sama kita mengingati satu sama lain. Coronavirus itu sentiasa ada bersama kita. Kita tidak boleh meninggalkan meninggalkan SOP yang ada. Tetapi pada masa yang sama juga, saya harap juga lah kita semakin menggiatkan diri berhubung melalui program-program webinar kita. Kita ada interaktif digital brochures dan juga kita ada sekarang ini, kita ada, kalau kerap tangan kita ada ITRA. Semua itu kita gunakanlah smart tourism ini sebagai satu landasan untuk kita mengenengahkan, mempromosikan produk kita, produk sama ada tempat ataupun di seni dan budaya kita. Kita bekerjasama. Kami sentiasa menunggu dan membantu. Kita perlu diingatkan di sini ya, Datuk, tanpa penggiat industri, Moktek tak wujud. Maka kita perlu saling bekerja sama satu sama lain. Maka sebab itulah saya nyatakan di sini, apa-apa pun kita akan ada bersama dengan anda semua untuk kita meneruskan perjuangan untuk aktiviti pelancongan ini. Ya. Betul. Sebenarnya ada beberapa lagi soalan saya nak nyatakan, tapi sebab waktu kita ni begitu cepat sangat berlalu tau. Ni dah almost 1 jam dah sebenarnya, sedar tak sedar. Jadi itulah, kalau nak ikutkan banyak soalan ni. Yang bertanya dekat Facebook Live pun ada yang tanya, tapi saya harap mereka ni faham bahawa sektor pelancongan ni memang memerlukan kerjasama di antara satu sama lain. Yang mana saya melihat apa yang Datuk ceritakan tadi, kita menaruh harapan yang tinggi supaya penggiat industri pelancongan ni sekarang ni dapat menarik nafas lega dengan plannya, dengan perancangan-perancangan yang telah disusun dan akan disusun. Kita harap satu yang luar biasa akan berlaku dan industri pelancongan ni akan dapat pulih sepenuhnya. Mungkin untuk itu, Datuk, sebelum kita nak menutup program kita pada petang ni, mungkin akhir kata nasihat Datuk sendiri kepada industri pelancongan dan juga apa kiranya Datuk boleh sampaikan mungkin kepada kita semua di sini. Sila, Datuk. Ini bukan nasihat lah. Bagi saya inilah satu perkongsian di mana saya mengajaklah, kalau ada di antara industri kita mempunyai inisiatif yang dirasakan produk baru ke inisiatif baru, kita bersedia untuk mendengar, kita berbincang bersama. Dan juga janganlah mengasingkan diri apabila sebab itu adalah masuk social media mengatakan kita mau itu. Sebab kita kadang-kadang tidak tahu apa yang anda mahu. Kerana yang menjalankan perniagaan ini adalah tuan-tuan, puan-puan semua. Jadi kami mahu supaya kita bekerjasama. Bincang dengan kami kalau ada apa-apa yang kita cari solusi dia secara bersama. Jadi diharapkan inilah sebagai hujung kita lah. Kita di sini, di Malaysia ini. Ya. Semua yang merasa agak
ini. Bukan saja kita di industri pelancongan ini, sama-sama kita bekerjasama untuk membantu satu sama lain untuk meningkatkan kemajuan dalam industri ini. Terima kasih. Okey, itu tadi. Terima kasih sekali lagi Muhammad Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, yang mana kita hari ini rasa cukup berbangga, cukup bertuah kerana dapat sendiri dengan orang nombor satu dalam industri pelancongan ni. Dan kita harap dengan apa yang kita kongsikan hari ini, Datuk Seri, akan dapat memberikan satu inspirasi, satu tiupan semangat baru kepada penggiat industri pelancongan, pengusaha industri pelancongan, supaya mereka semua tak putus asa, teruskan perjuangan dalam memenuhi aspirasi pelancongan negara. Dan kita mengharap selepas ni kita ada kabarnya ada banyak lagi kempen-kempen promosi. Ada yang rindu nak melancong, Datuk Seri, rindu nak pergi destinasi-destinasi pelancongan dalam negara. Mereka semua dah pasang angan-angan nak pergi Langkawi, nak pergi ke Kuching, nak pergi ke Tioman, ya. Jadi simpan dulu perancangan anda tu. InsyaAllah kita vaksin dulu, kita vaksin dulu, kita tingkatkan immunity community kita. Kita vaksin sama-sama, kita sokong usaha kerajaan, kita tingkatkan immunity, dan kita buka segmen pasaran pelancongan kita secara berperingkat. Dan insya-Allah pada masa akan datang, dengan jalinan kerjasama Datuk Seri antara pihak MOTEC sendiri dengan agensi-agensi di bawah MOTEC sendiri, kita ada Tourism Malaysia-nya, MySec, ITC dan banyak lagi di bawah MOTEC, akan bersama-sama menggembeling tenaga, berkongsi idea dan pandangan untuk kita menyemarakkan lagi industri pelancongan negara kita dan membina semula industri pelancongan kita. Jadi untuk itu saya sekali lagi ingin mohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang kekurangan daripada pihak saya. Mungkin di awal-awal tu ada gangguan teknikal sedikit, saya mohon ampun dan maaf. Semoga dengan perkongsian yang sedikit ni kita dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Apa khabar tourism? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.